Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi saya Muhammad Azmi di dalam rancangan YouTube saya yang diberi nama Kasih! Pada episode kali ini saya akan mengupas tentang dua isu yang hangat diperkatakan di media di Sabah pada hari ini. Yaitu isu yang pertama adalah isu Tan Sri Musa Aman dan isu yang kedua adalah isu Datuk Peter Anthony. Tujuan utama saya mengupas isu ini bukanlah untuk memberitahu siapa yang salah dan siapa yang betul. Tapi tujuan saya adalah untuk memberi info-info kepada masyarakat di luar sana tentang dua kes tersebut. Pertama sekali saya akan mengulas tentang isu pertuduhan kes Tan Sri Musa Aman. Seperti yang kita sedia maklum, kes Tan Sri Musa Aman mula dibuka pada tahun 2018. Tetapi yang menjadi persoalan saya pada waktu itu, kenapa kes itu dibuka 2 hari lagi menjelang putusan Mahkamah berkenaan cabaran Tan Sri Musa Aman ke atas kedudukan Ketua Menteri Sabah pada waktu itu? Adakah ianya bertujuan untuk memberi tekanan politik kepada Tan Sri pada waktu itu menjelang keputusan kedudukan Ketua Menteri yang sah? Umum juga tahu bahawa kes Tan Sri Musa ini pernah disiasat pada tahun 2011 bukan saja oleh SPRM tetapi oleh Jabatan Pencegah Rasuah Hong Kong iaitu ICAC. Dan hasil siasatan menyeluruh daripada SPRM dan ICAC, mereka tidak menemui sebarang bukti salah laku dan salah guna kuasa sewaktu Tan Sri Musa Aman menjadi Ketua Menteri pada waktu itu. Ya benar, anda boleh berkata SPRM waktu itu dikawal oleh Kerajaan Barisan Nasional. Tetapi bagaimana pula dengan ICAC? Adakah mereka jadi dikawal oleh Kerajaan Barisan Nasional? Setelah tiada bukti salah laku yang berjaya mereka temui, maka kes ini telah ditutup pada 2011. Dan beberapa tahun selepas itu, pada tahun 2018, selepas Kerajaan Pakatan Harapan memerintah, mereka telah membuka kes ini semula. Hampir 2 tahun Tan Sri Musa Aman ulang-alik ke mahkamah tentang kes ini. Namun selama itu juga pihak pendakwa ataupun kerajaan waktu itu tidak berjaya mendakwa Tan Sri Musa di mahkamah. Saya ingin bertanya, kenapa kes yang telah ditutup ingin dibuka semula? 2 tahun masa untuk kerajaan pada waktu itu, namun tidak menemui sebarang bukti dan salah laku sewaktu Tan Sri Musa Aman menjadi Ketua Menteri. Memang tiada bukti, memang tiada salah laku yang terjadi. Jadi sampai bila Tan Sri Musa Aman harus menjadi mangsa tekanan politik ini? 5 tahun lagi? 10 tahun? 20 tahun? Sampai bila? Cukuplah 2 tahun permainan tekanan politik ini. Telah tiba masanya untuk membebaskan orang yang tiada bukti bersalah. Cukup dulu ulasan saya tentang kes Tan Sri Musa Aman. Kita beralih kepada kes pertuduhan Datuk Peter Anthony pula. Jika kita masih ingat, kes ini sebenarnya bermula pada tahun 2018. Dua watak utama yang dicari dalam kes ini adalah Datuk Peter Anthony dan seorang peguam Michael Ubiu. Datuk Peter Anthony telah memberi kerjasama kepada SPRM pada waktu itu dan hadir untuk di soal siasat, dan selepas itu beliau telah direman. Namun lain pula dengan Michael Ubiu. Beliau tidak hadir dan telah menjadi orang yang dikendaki selama ini. Berita ini telah disiarkan di portal Malaysia Kini tentang peguam-peguam yang dikendaki, dan salah seorangnya adalah Michael Ubiu. Namun beberapa minggu yang lalu, beberapa portal tempatan telah memainkan tentang kepulangan Michael Ubiu ke Sabah. Dan ianya sendiri sudah disahkan oleh keluarga Michael Ubiu. Sudah tentu berita kepulangan saksi utama kes itu memberi peluang kepada SPRM untuk membuka semula kes yang telah tertangguh daripada 2018 itu. Ini bukti bahawa kes ini bukanlah satu kes berbentuk tekanan politik. Tetapi kes ini disambung semula kerana saksi utama kes itu telah pun pulang ke Sabah setelah selama ini menjadi orang yang dikehendaki. Oleh itu saya meminta masyarakat di luar sana agar bila kita mempertimbangkan sesuatu kes, kita harus melihat kepada fakta-fakta kes tersebut. Janganlah kita termakan pada fitnah-fitnah di media sosial pada hari ini, kerana setiap perbuatan tetap ada pembalasan. Dan nasihat saya kepada Datuk Peter Anthony, lawan kes ini di mahkamah. Jika benar anda tidak bersalah, buktikan anda tidak bersalah. Dan jangan libatkan orang-orang Sabah, kerana kes ini adalah kes persendirian, bukannya kes rakyat Sabah. Oleh itu Datuk Peter harus melawan kes ini tanpa melibatkan orang lain, lebih-lebih lagi rakyat Sabah. Datuk Peter harus berani kerana benar. Kali lagi saya ingatkan, tujuan saya mengulas isu ini bukanlah mencari siapa yang betul dan siapa yang salah.
tetapi hanya ingin memberi sumber kepada masyarakat di luar sana tentang fakta-fakta case tersebut. Oleh itu, setakat ini ulasan saya pada episode kali ini. Semoga kita bertemu lagi di episode yang seterusnya dalam rancangan